lokaliti PKPD di Ibu Negara. Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya, Miza Isni Muhammad dalam Berita Tengah Malam. Polis akan memperketat kawalan keselamatan di 19 lokaliti pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD di Ibu Negara bagi mengelak insiden penduduk meloloskan diri. Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Yong Lee Chu berkata pihaknya memandang serius kejadian 3 lelaki meloloskan diri dari kawasan PKPD Projek Perumahan Rakyat PPR Pantai Ria Pantai Dalam di Ibu Negara semalam yang kini di bawah pelaksanaan PKPD. Beliau memberi jaminan kejadian sedemikian tidak akan berulang. Polis Kuala Lumpur ujarnya akan meningkatkan usaha bersama dengan Angkatan Tentera Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam dan Kementerian Kesihatan bagi membendung perkara itu. Butiran mereka telah dikenal pasti dan usaha masih dijalankan. We mobilize the anggota sektor, we mobilize, we go through the media and hopefully we should be able to get the both of them soon. Sebelum ini, polis dilapor telah mengenal pasti 2 daripada 3 lelaki tempatan yang melarikan diri menerusi pagar kawat duri dari kawasan PKPD berkenaan. Jangan sebar maklumat palsu dan mengelirukan atau individu terlibat berdepan tindakan. Itu amaran Ketua Polis Daerah Dang Wangi ACP Muhammad Zainal Abdullah berhubung video tular berkaitan waktu operasi sebuah restoran di Jalan Sultan Ismail, Kuala Lumpur. Beroperasi melebihi waktu yang dibenarkan mengikut SOP PKP yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN. Hasil siasatan pihaknya mendapati tiada sebarang pelanggaran SOP oleh restoran tersebut. Orang ramai dinasihatkan agar sentiasa merujuk laman sesawang MKN bagi mendapatkan SOP terkini demi mengelakkan kekeliruan dan salah faham. Operasi bersepadu mengesan baki 2 banduan lolos dari penjara Puncak Borneo Khamis lalu berakhir siang tadi. Ia selepas kedua banduan terbabit di berkas semula di pinggir hutan berdekatan kawasan perumahan High Park Batu 11 Kuching. Timbalan Ketua Polis Daerah Padawan DSP Lim Jau Yong berkata tangkapan dibuat hasil maklumat akhir daripada seorang penghantar makanan yang lalu di kawasan itu kira-kira pukul 10.30 pagi. Kedua-dua banduan itu Muhammad Fikri Azharuddin Abdullah 26 tahun berasal dari Sibu dan Rahmat Simbolan 38 tahun warga Indonesia dikesan bersembunyi di kawasan semak dan pepaya berhampiran kawasan perumahan terbabit. Pada masa yang sama, unit K9 anjing pengesan dari penjara dan pasukan PDAM turut bersama untuk kesan rejak mereka untuk menjejaki banduan 2 orang ni. Kita gunakan drone daripada pasukan gerakan udara untuk mengesan mereka dan juga unit helikopter kalau tuan-tuan perasan. Jadi kita cover dari semua area. Sebelum ini, polis berjaya menahan 2 banduan di Veni Bunbe 36 tahun dan Bobin Bahan 29 tahun pada hari pertama melarikan diri di 2 lokasi berbeza berdekatan di Kampung Sinar Baru. Kes disiasat di bawah Seksyen 224 Kanun Keseksaan. Kerajaan bersetuju menasihati Yang di-Pertuan Agong supaya mesyuarat khas penggal ketiga Parlimen ke-14 diadakan selama 5 hari bermula 26 hingga 29 Julai dan 2 Ogos ini bagi Dewan Rakyat. Pejabat Perdana Menteri dalam kenyataannya memaklumkan Dewan Negara pula akan bersidang selama 3 hari bermula 3 hingga 5 Ogos ini.
Persidangan tersebut bertujuan memberi penerangan kepada semua ahli parlimen berkenaan Pelan Pemulihan Negara dan meminda semua perundangan dan peraturan bagi membolehkan persidangan parlimen diadakan secara hybrid. Menurut kenyataan itu, berdasarkan Fasal Kurungan 3 Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan, semua proklamasi darurat dan ordinan yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong akan dibentangkan di hadapan kedua-dua majlis parlimen. Mesyuarat akan diadakan mengikut prosedur operasi standard SOP yang akan ditentukan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan KKM. Nota Jemaah Menteri telah diedar secara berutus kepada Jemaah Menteri untuk mengambil maklum mengenai perkara tersebut. Selepas ketibaan 1 juta dos vaksin AstraZeneca sumbangan kerajaan Jepun, Khamis lalu Malaysia hari ini menerima 1 juta dos vaksin jenis Pfizer sumbangan kerajaan Amerika Syarikat. Ketibaan vaksin berkenaan merancangkan lagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK yang sedang berlangsung ketika ini. Pesawat kargo milik Raya Airways TH384 yang membawa vaksin itu mendarat di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang Selangor pukul 8.10 pagi. Sumbangan itu merupakan simbolik kepada keprihatinan dan kepercayaan Washington terhadap kerajaan Malaysia dalam usaha membendung penularan COVID-19. Turut menyambut ketibaan vaksin berkenaan Menteri Luar Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein dan Duta Brian McVitus. I'd like to take this opportunity on behalf of the Malaysian government and the Malaysian people to thank the United States government, the Biden administration, as well as Ambassador McVitus for this timely and truly kind gesture from the United States. Contribution of 1 million doses of the Pfizer vaccine that's come out of the Pfizer factory in Kalamazoo in Michigan. And this will certainly be a welcome addition for our immunization program. Kerajaan Amerika Serikat ingin membantu secara apakalipun untuk membantu rakyat Malaysia. Yesterday was US Independence Day, so this is a great reflection of the partnership between Malaysia and the United States. We have a long partnership on public health, and our top priority is to save lives now. Bulan ini Malaysia dijadual menerima 6,429,150 dos vaksin Pfizer. Sebanyak 584 kes COVID-19 akibat varian baru dikesan dalam negara melibatkan jangkitan meluas dan pantas serta penularan menerusi bawaan udara. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, ia dikesan menerusi beberapa tindakan pencegahan bagi ancaman varian Delta B16172 termasuk jujukan genom. Daripada 584 varian yang dikesan, dua ialah ETA B1525, empat ialah Kappa B161.7.1, itu 4 kes. Untuk Delta yang dikatakan ganas, ada 40 kes telah pun direkodkan, iaitu B1617.2. Untuk varian Beta 11351, 136 cases telah direkodkan. Untuk Alpha B117, 10 kes. Dan non-VOC ataupun variant of investigation atau interest ialah banyak 392. Beliau berkata aspek pencegahan dan kawalan berterusan akan dilakukan Kementerian Kesihatan berdasarkan kadar insiden tinggi dalam satu kawasan kes menular dengan cepat dan membabitkan kematian. Mengenai tabung bantuan mudarat vaksin COVID-19, Dr. Adham memberitahu masih belum ada dana daripada tabung berkenaan digunakan setakat ini. Dalam pada itu, sebanyak 18.6 respon kendiri berhubung kesan sampingan selepas imunisasi AEFI diterima melalui aplikasi MySejahtera bagi setiap 1,000 dos vaksin diberikan sejak bermulanya program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Katanya antara kesan sampingan sering dialami penerima vaksin ialah kesakitan di tempat suntikan, sakit kepala dan keletihan.
Kerajaan telah mempertingkatkan penguatkuasaan secara menyeluruh dari segi pemeriksaan ke atas kilang-kilang dan premis-premis perniagaan dan ia berikutan terdapat banyak pelanggaran arahan kerajaan dan SOP yang telah diwartakan. Menurut Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, dalam kenyataannya, pasukan Task Force Operasi Pematuhan telah melaksanakan 88,875 pemeriksaan dan snap check COVID-19 di seluruh negara semalam dengan jumlah kekuatan anggota seramai 20,065 orang melakukan pemeriksaan ke atas 2,566 buah kilang, 16,270 premis perniagaan, 600 tapak pembinaan dan 241 asrama penempatan pekerja. Hasil pemeriksaan itu sebanyak 6 kilang dan 12 premis perniagaan diarahkan tutup kerana didapati melanggar arahan kerajaan dan SOP. Program Prihatin Kasih dilaksana sejak 1 Julai lalu di Selangor dan Kuala Lumpur berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Kementerian Keuangan dalam kenyataannya memaklumkan peruntukan 100 juta bagi program tersebut telah diumumkan sebagai antara langkah pakej program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi pemerkasa bagi membantu kos sara hidup golongan miskin bandar. Program bantuan barangan dapur itu disalurkan secara tanpa tunai melalui penggunaan MyCard dan akan memanfaatkan 300,000 isi rumah di bandar-bandar utama di seluruh negara. Keluarga yang menerima Prihatin Kasih telah dipilih daripada keluarga miskin bandar dengan mengambil kira pangkalan data dari Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan e-Kasih yang seterusnya disemak silang dengan pangkalan data Bantuan Prihatin Rakyat BPR. Ia membabitkan bantuan bulanan sebanyak RM100 untuk 3 bulan yang boleh digunakan bagi pembelian barangan makanan asas. Inisiatif ini juga membabitkan lebih 300 rantaian pasar raya dan kedai di seluruh negara serta kedai-kedai runcit. Fasa selanjutnya membabitkan Kelantan, Johor, Pulau Pinang, Kedah, Perlis, Perak, Melaka dan Terengganu akan dilaksanakan pada Ogos. Manakala bagi Negeri Sembilan, Labuan, Pahang, Putrajaya, Sabah dan Sarawak akan diadakan dari September hingga Oktober 2021. Operasi penguatkuasaan memusnahkan kebun haram durian Musang King dalam hutan simpan kekal Batu Talam di Raut semalam diharap tidak dijadikan isu perkauman. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosti Wan Ismail dalam satu kenyataan media berkata ia adalah operasi penguatkuasaan biasa tetapi mendapat tentangan serta provokasi terhadap pegawai dan kaki tangan penguatkuasa. Beliau turut menolak dakwaan kononnya operasi penguatkuasaan berkenaan melanggar perintah Mahkamah Rayuan dan menjelaskan operasi dilakukan di luar kawasan kebun durian yang dimasukkan yang dimiliki oleh Royal Pahang Durian Resources PKPP Sdn Bhd. Operasi tersebut dijalankan setelah mendapat pandangan perundangan daripada Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri yang sebelum itu telah merujuk kembali perkara itu ke Mahkamah Rayuan. Beliau berkata operasi bersepadu itu melibatkan Jabatan Perhutanan Negeri Pahang dan Unit Penguatkuasa Negeri Pahang dengan kerjasama pihak polis. Operasi membabitkan kebun-kebun haram termasuk ditanam durian Musang King dalam hutan simpan kekal Batu Talam berkeluasan kira-kira 101.17 hektar. Setakat ini, 18 orang ditahan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Raub untuk tujuan reman dan siasatan lanjut dibuat di bawah Akta Perhutanan Negara dan Kanun Kesiksaan. Sabtu lalu, 4 ditahan menjadikan yang ditahan dalam tempoh 2 hari lalu seramai 22 orang. Lebih 100 daripada 231 orang asli di 3 kampung di daerah Sepang, Selangor menerima suntikan vaksin. Kampung terbabit ialah Kampung Sungai Buah Dalam dan Kampung Bukit Tunggul. Program pemberian vaksin bergerak untuk komuniti orang asli ini berlangsung di Balai Raya Kampung Orang Asli Sungai Buah. Pegawai Jawatan Kemajuan Orang Asli Daerah Sepang, Muhammad Razaki Abdul Majid berkata penampilan mereka bakal memberi keyakinan kepada sebahagian penduduk orang asli yang belum yakin untuk menerima vaksin.
Oleh kerana hari ini adalah hari pertama di Kampung Asli Sungai Buah, kita akan buat hebahan berkaitan dengan pemberian vaksin ini, akan memberi pendekatan yang lebih berkesan kepada masyarakat orang asli di kampung-kampung yang lain untuk sama-sama lagi menyertai di PPV yang terhampir dengan kampung mereka. Bagi yang telah menerima suntikan, mereka memberi galakan agar tidak takut untuk menerima vaksin. Dan saya mendapat kesedaran kat sini, diberitahu oleh penduduk kampung kat sini, itu abang ipar saya sebagai tok batin, untuk mengambil vaksin apabila PPV bergerak pada hari ini. So saya pun mengambil peluang ini. Tak rasa apa pun. Sedap. Tak sakit? Tak. Itulah. Sedangkan makcik tua ni berani. Program seminggu itu akan menjelajah setiap kampung orang asli dalam daerah Sepang. Kita ke perkembangan luar negara. Jumlah korban nahas pesawat tentera Filipina terhempas meningkat kepada 50 orang, sementara 49 yang lain cedera. Antara yang terkorban termasuk 47 anggota tentera dan 3 orang awam. Wakil Angkatan Bersenjata Filipina, Major General Edgar Arevalo, mangsa yang cedera pula termasuk 49 anggota tentera dan 4 orang awam. Sebelum ini, laporan menyatakan 45 penumpang terkorban, manakala 42 yang lain terselamat. Terdapat 96 penumpang di dalam pesawat Hercules C-130 ketika ia terhempas di Pulau Holo pada Ahad ketika cuba mendarat dan terbabas dari landasan. Menurut General Arevalo, tentera Filipina telah pun menggantung sementara penerbangan pesawat C-130. Dalam pada itu, Setiausaha Pertahanan Delfin Lorenzana berkata beliau sudah mengarahkan agar siasatan dijalankan ke atas nahas tersebut. Ia akan bermula selepas operasi menyelamat selesai. Pasukan Keselamatan Filipina kini menggiatkan usaha mencari kotak hitam milik pesawat berkenaan. Ia bagi mencari petunjuk kepada penyebab kejadian terburuk pernah berlaku melibatkan Angkatan Tentera negara itu. Dalam pada itu, di Jepun, pasukan menyelamat bertungkus lumus mencari lebih 80 orang yang masih hilang selepas hujan lebat menyebabkan tanah runtuh di bahagian tengah negara itu. Lebih 1,000 anggota polis, bomber serta tentera menempuh hujan dan lumpur untuk terus mencari mangsa walaupun menghadapi risiko bencana kedua berlaku. Bencana melanda bandar Peranginan Atami pada hujung minggu lalu. Ekoran hujan lebat berterusan mencetuskan beberapa siri kejadian tanah runtuh. Kira-kira 130 rumah dan bangunan lain musnah, sementara jalan raya dan kenderaan turut ditenggelami banjir lumpur. Letupan besar yang berlaku di kilang pembuatan busa dan pelet plastik di pinggir Bangkok turut menggegarkan beberapa bangunan berdekatan, termasuk terminal lapangan terbang Suratna Bumi dan Hospital Cularat 9. Dan sekurang-kurangnya 20 orang cedera dan ratusan lagi terpaksa dipindahkan, termasuk lebih 100 pesakit di unit rawatan rapi serta pesakit COVID-19 di hospital berkenaan. Kejadian pukul 2.50 pagi waktu tempatan di kilang terletak di daerah Bang Peli, wilayah Samut Prakan itu turut menyebabkan bangunan dan rumah berdekatan rosak. Seramai 5 sukarelawan yang berusaha menyelamatkan mangsa turut cedera, manakala 70 rumah dan 15 kenderaan rosak. Manakala ada laporan menyebut seorang mangsa maut, namun tiada pengesahan dibuat pihak berkuasa mengenainya setakat ini. Ketua Pencegahan dan Pengurangan Bencana daerah Bang Peli, Somsak Kausena berkata, penduduk yang tinggal dalam jarak 5 km diarahkan berpindah. Media tempatan melaporkan kilang itu mempunyai kira-kira 5 atau 6 gudang yang menyimpan 50 tan bahan kimia. China berjaya menghantar satelit meteorologi baharu Fengyu 3E FY3E ke orbit sasarannya dari pusat pelancaran satelit G1 di wilayah Gansu. FY3E yang dilengkapi 11 muatan penderiaan jauh disifatkan sebagai satelit meteorologi pertama dunia yang berada di orbit.
Direka dengan jangka hayat selama 8 tahun, satelit itu akan berfungsi mengesan suhu dan kelembapan atmosfera serta parameter meteorologi lain untuk pelbagai peranti ramalan bertujuan meningkatkan keupayaan ramalan cuaca di China. Selain itu, ia juga berfungsi memantau liputan salji dan ais global, suhu permukaan laut, bencana alam dan ekologi. Satelit berkenaan akan bertindak balas lebih berkesan terhadap perubahan iklim selain mencegah serta mengurangkan bencana meteorologi. Di samping itu, ia juga memantau persekitaran dan kesan matahari serta angkasa lain, menyediakan data ionosfera untuk memenuhi keperluan ramalan cuaca angkasa dan perkhidmatan sokongan. Bekas Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma enggan menyerah diri kepada pihak berkuasa bagi menjalani hukuman penjara 15 bulan setelah didapati bersalah menghina mahkamah. Hukuman dikenakan selepas beliau ingkar hadir ke mahkamah memberikan keterangan terhadap tuduhan rasuahnya. Beliau berkata pasukan perundangannya telah menulis surat merayu semakan semula terhadap kes menghina mahkamah terbabit kerana menyifatkan hukuman tersebut sebagai satu kesilapan. Mahkamah sebelum ini memberi masa 5 hari kepada Zuma menyerahkan diri untuk dipenjara dan semalam adalah tarikh akhir untuknya berbuat demikian. Bercakap kepada media di kediamannya, Zuma bertegas menghantarnya yang berusia 79 tahun ke penjara ketika pandemik COVID-19 adalah sama seperti hukuman mati. Zuma berdepan 16 dakwaan penipuan, rasuah dan kegiatan haram berhubung pembelian jet tempur, bot rondaan dan peralatan ketenteraan dari 5 buah syarikat Eropah berjumlah hampir $5 bilion Amerika. Pemerintah Indonesia mengarahkan bekalan oksigen ditingkatkan ke seluruh hospital merawat pesakit COVID-19 dan sementara itu China kini giat menghasilkan 71 jenis vaksin COVID-19 untuk melawan varian Delta dan kita saksikan rangkuman perkembangan semasa COVID-19 dunia. 63 pesakit COVID-19 di Hospital Awam Dr. Sardijo di Pulau Jawa meninggal dunia akibat kehabisan bekalan oksigen. Kekurangan bekalan berpunca penggunaan maksimum berikutan peningkatan jumlah pesakit tenat sejak Sabtu. Sehubungan itu, Jurucakap Kementerian Kesihatan Siti Nadia Tarmizi berkata pihaknya sudah mengarahkan pengeluaran bekalan oksigen bagi tujuan perubatan ditingkatkan. China kini menunggu kelulusan penggunaan kecemasan 71 jenis vaksin COVID-19 yang dihasilkan khusus memerangi varian Delta. Setakat ini, 9 daripada 71 vaksin berkenaan telah pun digunakan secara meluas. 2 daripadanya iaitu Sinovac dan Sinopharm telah diluluskan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. 19 kematian akibat COVID-19 dalam tempoh 24 jam direkod di Pakistan iaitu jumlah harian terendah sejak Februari. Bagaimanapun, jumlah jangkitan baharu kekal melebihi 1,000 untuk hari kelima berturut-turut selepas semua sekatan pergerakan ditarik balik. Sebanyak 1,047 kes baharu dilaporkan menjadikan jumlah keseluruhan kes sebanyak 963,660. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan Nana Marikan mengesahkan Chef Dimisha Malaysia ke Sukan Olimpik 2020 Tokyo. Datuk Lee Chong Wei tidak akan menyertai kontingen negara ke Jepun dan ia selepas mengambil kira pandangan pakar perubatan Chong Wei yang menasihatkan beliau untuk tidak melakukan sebarang perjalanan ke luar negara susulan rawatan kanser hidungnya. Jelas Datuk Seri Rizal, tugas Chong Wei yang juga pemenang 3 pingat perak Sukan Olimpik di Jepun nanti akan digalas Setiausaha Agong Majlis Olimpik Malaysia MOM Datuk Nazifuddin Najib. Tambahnya lagi, pengumuman sasaran pingat di Tokyo 2020 itu juga akan diumumkan dalam tempoh seminggu lagi. Rizal menjelaskan perbincangan dengan MOM, Majlis Sukan Negara, MSN dan pengurusan Persatuan Sukan yang terlibat di Tokyo 2020 perlu dilakukan sebelum pengumuman dibuat. Beliau sebelum itu meninjau persiapan pemain-pemain badminton negara di Akademi Badminton Malaysia ABM Bukit Kiara. Baiklah saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Terus patuhi SOP untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Dengan itu, Assalamualaikum dan selamat malam.